Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati dan diberkati Allah SWT, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 223 pada bab yang ke-41. Bab Salatul Duha. Bab yang menceritakan tentang solat duha. Berkenaan dengan solat duha, ulama berbeza pendapat bila waktu bermulanya waktu duha. Ada yang mengatakan bahawa lepas daripada waktu syuruk dalam 15 minit, lepas waktu syuruk telah bermula duha, ya, bila berakhirnya sampai sebelum zuhur. Dan waktu 15 minit lepas waktu syuruk tersebut, di mana perbezaan pendapat mengatakan, ada yang mengatakan lepas syuruk 15 minit terus masuk waktu duha, tapi ada ulama yang berpendapat bahawa itu adalah waktu isyraq, belum lagi waktu duha. Dipanggil isyraq, dia berkait dapat dengan syuruk, daripada root word yang sama, isyraq dan syuruk. Jadi yang 15 minit lepas waktu syuruk tersebut, solat 4 rakaat. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah sembahyang 4 rakaat, 2 salam. Dipanggil solat sunat isyraq. Ulama panggil sebagai solat sunat isyraq, ya. Yang mana dalam hadis beritahu siapa yang melakukan 4 rakaat selepas matahari terbit, ya, yakni waktu lepas syuruk itulah, ya, waktu isyraq, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya.
untuk hari itu, dan Allah kurniakan kepadanya pahala haji yang sempurna. Pahala, bukan bermakna seorang yang buat 4 rakaat di situ dia tak perlu pergi haji lagi. Macam orang baca 3 kulhu, saya tak perlu dah khatam Quran, saya dah memang khatam Quran dah, baca 3 kulhu je. Ada pemahaman yang salah. Sebab dia dapat pahala je, hakikatnya dia tak dapat. Hakikat amalan tu dia tak dapat. Dia dapat pahala amalan. Jadi seorang yang pergi umrah, katakan, tak apa, saya tiap tahun naik umrah, jadi sepanjang tahun memang saya tak solat. Kenapa? Sebab sekali sembahyang kat Masjid Haram dah 100,000. Jadi dia tak dapat beza antara pahala amalan dengan hakikat amalan. Jadi dia anggap yang 100,000 tu hakikat amalan yang boleh top up semua sembahyang yang ditinggalkan. Tidak. Dia kena bezakan antara pahala amalan dengan hakikat amalan. Yang 100,000 tu pahala amalan. Yang dia tinggalkan solat tu tetap wajib qada. Sejauh mana yang dia mampu, sedaya mana yang dia mampu, dia qadakan. Tangguhkan dulu solat sunat pun tak apa. Jadi rugi orang yang waktu silam dia, zaman jahiliah dia, zaman gelap dia, zaman muda dia, ada tinggalkan banyak solat. Tapi ketika dia sudah mendapat hidayah pada saat ini, dan dia sudah mendapat hidayah untuk melakukan solat sunat dan sebagainya, dia tak gantikan solat sunat tersebut dengan sesuatu yang lebih tinggi pahala dia. Qada adalah level fardu, tidak dapat menyamai dengan sunat. Sunat ni kena buat 70 kali baru nak sama level fardu. Sekurang-kurangnya 70 kali kena buat solat sunat. Contohnya, kita nak buat qabliyah subuh katakan, tapi kita ada qada subuh yang perlu kita langsaikan hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat qabliyah subuh. Untuk nak menyamai satu qada subuh, kena buat 70 kali qabliyah subuh. Sebab pahala fardu berlipat kali ganda daripada sunat. Dan qada adalah pada level fardu. Perlu sangat-sangat difahami. Qada bukan sunat. Level qada bukan sunat, wajib. Dan levelnya level fardu. Dan itu hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang yang ada sesuatu yang perlu dia qada, dan apabila dia sudah mendapat hidayah untuk sembahyang, gantikanlah sunat itu dengan qada, lagi berbaloi. Sebab dia ada sesuatu yang perlu dia langsaikan dalam bentuk fardu. Jadi rugilah kalau dia hanya buat sunat sahaja. Kalau dia sayang sangat dengan sunat qabliyah subuh dia tu, buat dua-dua. Qada subuh pun buat, sunat subuh pun buat. Dapat dua-dua. Tapi kalau dia tak ada masa, dia kena pilih salah satu sahaja. Mana yang lebih berbaloi? Qada. Jadi orang yang ada hutang ni, Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk gantikan tempat-tempat sunat dia. Bila Allah dah mula buka kita hidayah, gantikan itu dengan sesuatu yang lebih besar pahala dia, lebih tinggi nilainya, dan lebih sesuatu yang sangat dituntut. Kita akan dituntut dulu benda yang fardu dulu di akhirat. Kat akhirat kena settle benda yang fardu dulu, baru pergi kat sunat. Jadi kita langsaikan yang fardu dulu. Adakah kita suka kalau ada orang pinjam kita RM1,000, dan dia patut pulangkan balik pada waktu yang dah ditetapkan, tapi dia datang pada kita, dia bagi kita 500, kata ini bukan hutang, ni saya bagi hadiah saja, bagi ampau kat kita. Ataupun dia tak bagi pada kita, dia bagi pada orang lain. Kita nak hutang kita, tapi dia sibuk sedekah sana, sibuk sedekah sini, dekat luar. Katakan dia tak bagi pada kita, dia bagi kat orang lain, dia sibuk dengan sedekah. Maka itu adalah sesuatu yang salah dalam agama. Jika
orang yang dia berhutang tersebut dah mula menuntut hutangnya, dia perlu langsaikan hutang ini terlebih dahulu sebelum dia sedekah, infak dan sebagainya. Melainkan kalau orang yang bagi hutang pada dia tu tak tuntut, ya, dia pun tak kisah nak bayar bila-bila, ikutlah. Di situ ulama kata tak mengapa, walaupun terlebih baik dia langsaikan dulu hutang dia. Tapi bila tuan punya hutang tak mengapa, tak tuntut, tak terdesak, tak desperate, maka orang itu boleh sedekah. Sampailah nanti tuan punya hutang kata saya dah nak perlukan duit, saya dah terdesak, saya perlukan duit. Di situ dia kena tangguhkan semua sedekah, sebab sedekah ni sunat dan untuk bayar hutang adalah wajib, ya. Demikianlah dengan solat sunat kita. Jadi rebutlah peluang. Kalau ada zaman jahiliah kita ni banyak tahun tertinggal, ya. Jadi kita gunakanlah, tak apa, gunakan semua solat sunat untuk qada pun tak apa, ya, lebih berbaloi. Ada orang, ya, yang bijak, waktu solat sunat tarawih dia gantikan semua tarawih tu dengan qada subuh. Kunut tak apa, kunut tak payah pun tak apa, jadi cukup 2 rakaat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, walaupun kita buat fardu boleh ikut yang sunat. Jadi imam solat sunat tarawih, yang kita sahaja aku solat fardu subuh qada, mengikut imam kan Allah Ta'ala Allahu Akbar, 2 rakaat. Buat 20 rakaat dapat 10 solat, 10 hari punya kita qada, ikut imam. Tarawih pun ikut sekali pun 2 rakaat tu, 2 rakaat witir, 2 rakaat witir pun jadikan qada juga. Jadi 11 hari punya qada. Cuma 1 witir tu je yang kita boleh ikut witir lah. Tak boleh apa? Kalau ikut mazhab lain tak boleh, mazhab Syafi'i boleh, mazhab lain tak boleh. Qada, ya. Solat amalan qada, ibadah qada, apabila dilakukan pada waktu tertentu dia dapat keberkatan waktu itu. Dia dapat keberkatan waktu itu. Maksudnya kalau dia buat waktu tarawih, dia dapat keberkatan tarawih. Kalau dia dapat keberkatan duha, dia buat waktu duha, dia dapat keberkatan duha tu. Walaupun dia tak solat sunat duha, walaupun dia tak niat pun solat sunat duha dalam solat tadi, dia cukup solat qada, dia niat qada saja. Tapi di mana waktu yang dia buat qada tersebut, dia dapat keberkatan waktu itu. Kalau dia buat sebelum zuhur, dia dapat qablah zuhur automatik. Kalau dia buat ba'diyah zuhur, dia dapat keberkatan ba'diyah zuhur. Jadi rugilah orang yang buat solat sunat saja, sedangkan dia ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak dapat kira berapa banyak hutang kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tak terkira. Bukan orang sinilah, orang Zambia, tepi Mozambik. Jadi dia tak dapat kira lah, sebab waktu silam dia ni gelapnya bertahun-tahun, jahiliahnya tu, ya, bertahun-tahun, ya. Memang ada orang buat macam tu. Saya kenal, memang ada orang buat macam tu. Ada orang yang betul-betul bersungguh sepanjang 6 bulan kerja dia qadakan untuk berpuluh-puluh tahun sembahyang dia. Memang dapat, umur dia pun dah, waktu dia buat tu umur 60 tahun. Cara dia qada, dia buat 6 bulan straight qada. Walaupun kita tak wajib untuk buat macam tu, tapi siapa yang mampu silakan. Sebab prinsip qada ni buat apa yang termampu. Buat apa yang termampu, tunjukkan kesungguhan pada Allah. Jadi contoh kesungguhan yang kita tunjuk pada Allah tu, kita gantikan solat sunat kita dengan qada. Sebab bila kita buat solat sunat, nanti kita dah mula malas nak buat qada.
Ya. Dan kita rasa memadai dengan sunat tadi, padahal qada lebih penting, lebih besar pahalanya, lebih tinggi nilainya, lebih dituntut oleh Allah. Jadi isyraq tadi, siapa buat qada waktu isyraq, dia dapat pahala isyraq. Dia dapat pahala isyraq, pahala keberkatan waktu itu. Jadi perbezaan pendapat ulama berkenaan dengan bermulanya waktu duha, ada yang mengatakan 15 minit lepas syuruk, ada yang mengatakan lepas 1 jam lepas syuruk. Kalau syuruk pukul 7, pukul 8 baru start waktu duha. Ya. Waktu duha. Jadi mana satu yang kita nak ikut ni? Maksudnya waktu isyraq tu dia berlangsung lebih kurang 45 minit lah. 45 minit. Katakan syuruk pukul 7, mula boleh solat pukul 7 suku. 7 suku baru boleh solat. Sebab apa? Sebab pukul 7 tu waktu mula syuruk, waktu baru matahari dia punya muncung baru naik. Jadi kita kena tunggu matahari tu naik sepenuhnya. Kena keluar sepenuhnya daripada bumi. Ya. Itu mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk keluar sepenuhnya daripada memula kepala dia terjojol tu keluar. Dia kata ni matahari, katakan ni tanah kan, dia mula keluar macam ni. Pukul 7 dia mula keluar, dia naik. Biasa ambil masa 15 minit untuk dia keluar sepenuhnya. Keluar sepenuhnya, boleh solat sunat isyraq. Tapi kalau untuk buat qada, kerana qada ini sangat dituntut, dia boleh dilakukan pada bila-bila masa. Dia tak ada waktu haram, waktu makruh, tahrimi, lepas asar, lepas subuh, tak ada. Dia tak valid langsung. Qada ni sebab dituntut, dia hutang kita dengan Allah. Anytime nak buat qada zuhur waktu subuh boleh, nak buat qada subuh waktu asar boleh, qada asar waktu isyak boleh. Tak ada masalah kat situ. Yang penting kita tunjuk kesungguhan. Dan kita, kalau kita meninggal sebelum kita dapat qada semua sekali solat kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita tu semua, sebab kita dah tunjukkan kesungguhan pada Allah. Allah tengok kejujuran niat kita tu. Yang penting kita tunjuk dulu pada Allah. Dapat beres semua ke, tak dapat settle semua ke, itu lain kira. Kalau Allah ambil nyawa kita lebih awal, Allah dah tahu niat kita ni memang nak cuba untuk qada semua solat kita, tapi umur kita tak kesampaian, insya-Allah mudah-mudahan di situ ada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah. Cuma solution saya lah kepada orang yang sayang sangat dengan solat sunat dia. Ini solat sunat yang dah sebati lah. Sayang, hidup tak selesa tak ada solat sunat ni. Beginilah, walaupun ini bukan yang terbaik, tetapi at least dapat mengubat rindu, penawar pada orang yang dah sebati, dah sedaging dengan solat sunat ni. Baik, contohnya zuhur. Jadi sebelum fardu zuhur buat qada zuhur 4 rakaat, dan sunat buat yang lepas punya, ataupun vice versa. Walaupun ini bukan yang terbaik, sebab yang terbaik semua sekali jadikan qada, lebih besar nilainya. Tapi ini untuk penawar bagi orang yang tak boleh tinggal solat sunat. Payah, hidup rasa tak kena, tak berseri hidup rasanya. Padahal qada tu lebih berseri-seri, lebih bercahaya sebenarnya. Qada tu lebih bercahaya. Tapi nak bagi solution juga, ya. Boleh. Dia cover semua 5 waktu. 5 waktu dia semua himpun letak, boleh, tak ada masalah. Lepas tu lagi satu, weekday tu adakah kita tutup weekday yang kita buat weekday tu masa untuk tutup solat yang kita wajib, bukan yang qada, ataupun kita qada sebelum kita buat weekday. Weekday ni untuk tutup, dia lebih tutup pada solat sunat. Tutup solat sunat.
takwim. Takwim ataupun tengok keadaan langit tu macam mana Ustaz? Tengok pada takwim. Takwim lebih tepat. Kalau tengok pada ni, kita takut tersilap. Sebab kita takut tersilap perkiraan perhitungan kita. Mungkin di situ ada awan ataupun dan sebagainya. Ya, silakan. Boleh. Untuk for the sake of apa soalannya orang belakang tak? Soalannya adalah boleh tak kita baca yang fardu-fardu saja, pendek-pendek saja untuk qada. Tak ada masalah untuk nak selesaikan banyak. Kalau dia memang niat nak selesaikan banyak, dan untuk dia nak permudahkan supaya dia lebih dapat istiqamah untuk melakukan qada, baca yang pendek-pendek saja. Macam subhana rabbiyal azim ya bihamdih, dia baca subhana rabbiyal azim sahaja. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia tak baca wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la sahaja. Boleh. Macam sunat tadilah, tak puas. Ya. Ya. Faham. Ya. Kejap. Lanjut. Kita tak masuk bab lagi ni. Maaf. Okey, dalam kita nak mengkabarkan solat kita tu, kalau kata dalam keadaan umur kita ni senang penat kan Ustaz, boleh tak kita lakukan masa kita duduk atas kursi ke, duduk atas lantai ke? Tapi yang saya fahamkan dia solat wajib dikabar tu sebaik-baiknya kita berdiri sebagaimana. Bukan sebaik-baik, dia level fardu wajib untuk diri. Level fardu wajib berdiri. Yang boleh kelonggaran untuk duduk walaupun tak keuzuran, solat sunat sahaja. Solat sunat sahaja. Ya. Tak baca surah. Kalau tak baca surah, boleh. Kalau tak baca surah, boleh sah solatnya. Baca Al-Fatihah saja. Baik. Boleh. Okey, soalan dia tangguhkan ni. Baik. Perbezaan waktu duha dengan isyraq tadi, nak ikut yang mana satu, itu boleh kita pilih mana-mana pendapat para ulama. Kalau kita nak ambil yang kata tak ada isyraq, maksudnya waktu isyraq itulah duha. Yang kata sebenarnya yang Rasulullah kata, yang ulama kata yang Rasulullah buat 4 rakaat waktu isyraq tu, itu sebenarnya waktu itu adalah solat duha. Maksudnya siapa yang ambil pendapat tak ada isyraq, itu semuanya duha, boleh. Dan siapa yang nak mengasingkan antara keduanya, asingkan isyraq lain, duha lain pun boleh. Kita tengok mana keselesaan saya. Adapun pandangan saya suka membezakannya. Jadi 45 minit yang pertama selepas syuruk itu isyraq. Lepas daripada tu masuk waktu duha. Ya. InsyaAllah. Baik. Hadis yang pertama, bihi qala hadatsana Muhammad bin Ghailan hadatsana Abu Daud At-Tayalisi hadatsana Syu'bah daripada Yazid Ar-Rish berkata, aku mendengar Muadzah radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Beliau menjawab, ya, 4 rakaat dan menambah apa yang Allah Taala kehendaki. Ya. Tambah apa yang Allah kehendaki, maksudnya memang segala yang berlaku di alam ni apa yang Allah kehendaki, kan. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala ilhamkan Nabi SAW buat 4 rakaat, maka dia buat 4 rakaat, kadang-kadang 6, kadang-kadang 8. Ya. Hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Muhammad bin Al-Musanna hadatsana Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi hadatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Ar-Rabi Az-Ziyadi daripada Humaid At-Tawil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat. Jadi tengok pada situasi keadaan. Ada kali Rasulullah ada masa lapang, ada masa sibuk. Jadi tengok pada keadaan situasi semasa. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Muhammad bin Ja'far anba'ana Syu'bah daripada Amar bin Murrah daripada Abdurrahman bin Abi Laila berkata,
tiada seorang pun yang pernah mengkhabarkan kepadaku bahawa dia melihat baginda Nabi SAW salat duha, melainkan Sayyidatina Ummi Hani. Ummi Hani ni sepupu Rasulullah dan kakak angkat Rasulullah dan saudara susuan, ya, saudara susuan. Ummi Hani ni anak kepada Abu Talib, pakcik Rasulullah Abu Talib. Ummi Hani ni kakak Sayyidina Ali, ya. Jadi sepupu merangkap saudara susuan. Jadi Rasulullah memang keluar masuk rumah saudara susuannya ini, ya. Ummi Hani menceritakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada pembukaan kota Mekah. Bila berlakunya pembukaan kota Mekah? Pada tahun 8 Hijriah. Ini adalah peristiwa bersejarah, sebab ni Mekah ni tempat yang orang halau Rasulullah. Sekarang 8 Hijriah, Mekah dah berada di dalam pemerintahan Nabi SAW. Signifikan, ya. Baik, lalu baginda SAW mandi. Kemudian baginda SAW solat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat langsung baginda SAW solat lebih ringkas daripada itu. Walaupun begitu ringkas, baginda SAW menyempurnakan rukuk dan sujud. Sebab ya, pembukaan kota Mekah banyak urusan dan sebagainya. Jadi Rasulullah mungkin baca yang wajib sahaja, yang ringkas, tapi tetap ada tumak ninah. Sempurnakan rukuk dan sujud tu maksudnya tetap ada tumak ninah, walaupun Rasulullah buat sebegitu ringkas. Ringkas ni maksudnya agak segera diselesaikan solat tersebut. Hadis yang berikutnya, Habib qala haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Waqi', haddatsana Kahmas bin Hasan daripada Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha? Sayyidatina Aisyah menjawab, tidak, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam datang daripada ketiadaannya, iaitu pulang daripada musafir. Jadi ini pemerhatian Sayyidatina Aisyah. Jadi boleh jadi sebab Rasulullah ni ada 9 isteri, yang Rasulullah masuk 8 isteri. Satu isteri dah give up dia punya giliran, ya. Sayyidina Sa'udah, sebab Rasulullah nak ceraikan dia, tapi dia kata jangan ceraikan saya, tapi saya give up saya punya giliran bagi pada Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2 hari giliran hadiah daripada Sayyidina Sa'udah. Sa'udah tak sanggup nak diceraikan oleh Nabi kerana beliau nak jadi isteri Nabi SAW di akhirat nanti, nak terus di dunia dan akhirat menjadi isteri Rasulullah SAW. Maka sepanjang apa yang Sayyidina Aisyah sebutkan, pertamanya berdasarkan pemerhatian beliau yang berlaku dalam rumahnya, apa yang dia nampak. Yang kedua, pemerhatian Sayyidina Aisyah ini boleh jadi adalah pada permulaan baginda di Madinah. Kemudian later on pemerhatian Sayyidina Aisyah berubah. Lihat, punya bukan Rasulullah lakukan solat duha ni waktu safar, balik daripada safar sahaja, waktu lain pun ada, ya. Sebab kalau kita hadis yang pertama bab ini, Sayyidina Aisyah kata ya, Rasulullah solat duha, dan di sini Sayyidina Aisyah tak ikat dengan safar. Hadis yang pertama tadi, kan, hadis 289. Boleh jadi hadis yang kita baca sebentar tadi ni adalah permulaan di Madinah. Jadi hadis ni memang kita perlu lihat begitu. Kita kena tengok, kadang-kadang perbezaan tu nampak macam bercanggah, tapi tidak bercanggah, kerana ada hadis yang diucapkan ketika awal ada di Mekah, ada di awal Madinah, ada di akhir Madinah. Itu semua mainkan peranan penting dalam pembentukan hukum hakam oleh para ulama, ya. Hadis yang berikutnya, Wabihi qala haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Muhammad bin Rabi'ah daripada Fudail bin Marzuq daripada Atiyah daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW solat duha sehingga kami berkata baginda SAW tidak akan meninggalkannya. Baginda SAW meninggalkannya sehingga kami akan katakan baginda SAW tidak akan solat duha. Baik, Rasulullah ini orang yang sangat berwaspada dalam melakukan amalan sunat supaya tidak
terlalu supaya jangan Allah Ta'ala turunkan wahyu yang mewajibkan perkara sunat itu kepada umat ini, disebabkan Rasulullah suka untuk melakukannya. Takut macam solat duha ni, kalau Rasulullah terus menerus buat solat duha tiap-tiap hari, dikhawatiri Jibril AS datang bawa wahyu, Allah Ta'ala mewajibkan perkara tersebut ke atas umat ini. Jadi Rasulullah nak berwaspada. Dan banyak amalan memang begitu. Kadang Rasulullah buat dan para sahabat ingat bagi dia dah takkan tinggal lagi amalan ni. Tapi tiba waktu masa yang tertentu, Rasulullah tak nampak pula kami tak nampak Rasulullah buat amalan tu. Dan bila Nabi tak buat, seolah-olah kami ingat Rasulullah dah takkan buat lagi amalan tu, sebab lama kadang Rasulullah tinggalkan. Tapi kadang-kadang tiba-tiba buat balik semula. Itu solat duha. Begitu juga dengan puasa sunat. Puasa sunat. Ada kadang Rasul banyak berpuasa pada bulan tertentu, banyak berpuasa, dan sahabat kata kami ingat baginda takkan tinggalkan lagi puasa pada bulan tersebut. Tapi pada tahun yang lain tak puasa pula. Banyak baginda tak puasa pada bulan tersebut. Jadi kadang-kadang sahabat kata kami kadang ada bulan yang kami expect baginda puasa banyak dalam bulan tersebut berdasarkan pengalaman lama kami. Tapi bila tiba bulan tersebut, tengok Rasulullah tak puasa pula, seperti mana yang kami perhatikan sebelum ni. Itu adalah Rasulullah on mode kewaspadaan. Rasulullah di atas mode berwaspada, takut diwajibkan. Begitu juga hal dengan solat sunat tarawih pada waktu malam. Solat sunat tarawih, baginda tak pernah dilihat oleh sahabat sembahyang solat sunat tarawih 20 rakaat sepanjang malam Ramadan. Jadi bila waktu Ramadan lepas isyak, Nabi buat apa? Sahabat kata Nabi ada dalam masjid sembahyang sunat, biasa dalam 8 rakaat, lepas tu Nabi SAW pergi. Berapa lama Nabi SAW, berapa hari, berapa malam yang Rasul buat begitu? 4-5 malam. Baki daripada Ramadan tak nampak dah Nabi SAW. Ini tarawih ni, takut Allah Ta'ala wajibkan tarawih ke atas umat ni. Baik, zaman Sayyidina Umar, pertengahan pemerintahan beliau menganjurkan untuk buat solat tarawih 20 rakaat setiap malam Ramadan, 30 juzuk sepanjang Ramadan, iaitu setiap malam baca 1 juzuk. Beliau lantik 2 orang imam yang hafiz Quran. Satu Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Umar buat begitu, sedangkan sebelum tu Rasulullah tak pernah buat? Sebab Sayyidina Umar ni, beliau kaji apa sebenarnya Rasulullah nak buat, apa sebenarnya Rasulullah ingini lepas isyak ni. Jadi beliau buat fact finding, jumpa anak beliau sendiri, puteri beliau Siti Hafsah binti Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini isteri Rasulullah kan. Beliau tanya, Rasulullah balik 8 rakaat tu buat apa kat rumah? Sayyidina Umar tanya Siti Aisyah, 8 rakaat buat kat rumah, lepas tu buat 4-5 malam saja, yang lain-lain tu buat apa? Rupanya Rasulullah sempurnakan 20 rakaat semua sekali sepanjang malam Ramadan, tapi buat kat rumah. Sayyidina Umar tu faham, okey, baik, untuk Rasulullah ketika zaman wahyu sedang diturunkan, Rasulullah perlu berwaspada. Dan sekarang zaman aku, wahyu dah tak diturunkan untuk penetapan hukum hakam syariat. Sekarang aku anjurkan untuk buat 20 rakaat. Aku ingin buat sesuatu yang sebenarnya cocok apa yang sebenarnya diingini oleh Rasulullah. Jadi bermulalah zaman Sayyidina Umar itu sembahyang tarawih 20 rakaat pada setiap malam Ramadan. Walaupun ini semua tak pernah berlaku zaman Rasulullah, tapi para sahabat semuanya setuju dengan Sayyidina Umar, kerana semua sahabat pun faham sebenarnya inilah yang sebenarnya diingini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang Masjid Nabawi dan Masjid Mekah, Masjidil Haram buat 20 rakaat. Sebab ni sejak zaman dulu lagi tak berani mereka nak tukar pada 8 rakaat. Masjid Nabawi buat 20 rakaat kan Ramadan ke 8? 20
20 ke 8 Masjid Nabawi? 20 kan? Tak pernah, tak, setakat yang saya tahu tak pernah buat 8 lah untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baik. Abihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' daripada Hushaim anba'ana Ubaidah, beliau merupakan ibnu Mu'attib daripada Ibrahim daripada Saham bin Minjab daripada Qarsa Az-Zabi atau daripada Qaza'ah daripada Qarsa Qarsa Ad-Dabi daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW sentiasa melazimi solat 4 rakaat ketika tergelincir matahari. Tergelincir matahari ni waktu Zuhur. Jadi ini kisah solat duha, tapi Imam Tirmizi ceritakan sekali solat sunat qabliyah Zuhur sebab dia sebelah menyebelah. Ya, sebelah menyebelah. Lepas waktu duha habis, masuk time qabliyah Zuhur. Baik, bila tergelincir matahari tu, bukan matahari tu dia main-main atas sana kemudian dia terslip, licin jalan kat sana, tergelincir. Matahari tergelincir maksudnya matahari dah turun ke arah barat, dah tercondong ke arah barat. Dia mulakan naik, tergelincir ke bawah. Macam tu. Waktu saya kecil, saya dah dengar tergelincir matahari ni. Saya bayangkan macam tu. Matahari dia main-main kat atas ni. Tak ada tempat licin, dia tergelincir. Kesian matahari. Rupanya bila saya belajar, oh tak, tergelincir matahari ni maksudnya nak beritahu masuk waktu Zuhur, sebab dia dah condong ke arah barat. Oh, nak cerita masuk waktu Zuhur. Nama lain bagi tergelincir matahari, masuk waktu Zuhur. Oh, baru saya faham. Bahasa teknikal ya, tergelincir matahari bahasa teknikal. Tapi memang dalam hadis lah sebutnya, dia panggil zawal. Baik. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan sentiasa melazimi salat 4 rakaat ini ketika tergelincir matahari. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit akan terbuka ketika tergelincir matahari. Ia tidak akan tertutup sehingga solat zuhur didirikan. Aku lebih suka amalanku diangkat pada waktu itu dengan kebaikan. Ini yang saya kata, siapa yang buat qada waktu qabla zuhur ni, dia dapat fadilat ni sekali. Dia tak terluput daripada fadilat ini. Fadilat waktu itu, waktu yang langit terbuka ke, amalan diangkat, naik dan sebagainya, ya, dia dapat fadilat itu. Aku berkata, adakah ada pada setiap rakaat itu bacaan selain Fatihah? Baginda SAW bersabda, ya. Aku berkata, adakah pada setiap rakaat itu salam pemisah? Baginda SAW bersabda, tidak. Baik. Dalam solat sunat tetap ada surah, tetap ada surah. Walaupun kalau tak baca surah pun sah, baca Al-Fatihah saja pun sah. Tapi sahabat tanya, tapi dikendaki tak? Maksudnya dikendaki ke untuk baca surah tu? Rasul kata ya, dikendaki maksudnya memang adalah disyariatkan untuk baca surah lepas Al-Fatihah, ya, disyariatkan. Tapi siapa yang tinggalkan surah tu, adakah berdosa? Tak berdosa, ya. Yang penting Al-Fatihah jangan tinggalkan. Adakah ada salam pemisah? Tidak, kata Rasulullah. Bermakna 4 rakaat qabliyah itu dibuat dengan satu salam. Di sini Rasulullah kadang-kadang buat satu salam, kadang-kadang buat 2 salam. Qabliyah zuhur yang Rasulullah buat, kadang-kadang satu salam, kadang-kadang buat 2 salam. Dalam mazhab Syafi'i pilih yang 2 salam. Akan tetapi dalam hal ini ada kelonggaran. Jika seseorang nak buat satu salam, tak ada masalah, ya. Qabliyah zuhur buat satu salam tanpa tahiyat awal, no problem. Satu salam tanpa tahiyat awal, tak ada masalah. 4 rakaat terus straight direct. Jadi di situ ada kelonggaran, ya. Baik qabliyah zuhur, baik ba'diyah zuhur.
ataupun qabliyah asar. Seorang boleh buat 4 rakaat 2 salam, dan juga ada kelonggaran untuk buat 4 rakaat 1 salam. Semua ada hadis. Dua-dua tu ada hadisnya, ada sandarannya. Wabihi akhbarani Ahmad bin Mani' haddatsana Abu Muawiyah. Baik, ini seumpama hadis sebelum ni. Berikutnya wabihi qala haddatsana Muhammad bin Al-Musanna haddatsana Abu Daud haddatsana Muhammad bin Muslim bin Abil Waddah daripada Abdul Karim Al-Jazari daripada Mujahid daripada Abdullah bin Sa'ib. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat selepas tergelincir matahari sebelum zuhur. Ini sebelum solat fardu zuhur. Ini qabliyah zuhur lah, solat sunat qabliyah zuhur. Dan bersabda, sesungguhnya ia merupakan waktu terbukanya pintu-pintu langit, maka aku sangat suka diangkatkan untukku pada waktu itu segala amal baik. Dulu saya ada kawan, dia ni seng sikit lah. Seng ni dia kepala tapi make sense kadang-kadang. Jadi saya keluar 40 hari dengan dia, keluar tabligh 40 hari. Lepas solat sunat zuhur, solat sunat qabliyah, dia pergi kat koridor, dia senyum kat langit. Kata, kau kenapa? Aku senyum kat bidadari aku. Kenapa? Kau tak tahu ke pintu-pintu langit terbuka? Okey, teruskan. Tak apalah, khayal benda baik. Saya seronok tengok budak-budak muda macam ni yang lebih sibukkan pada benda akhirat. Fikiran dia lebih sibuk benda akhirat daripada benda dunia. Saya seronok tengok. Orang-orang macam ni bagus jadi menantu. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf haddatsana Umar bin Ali Al-Muqaddami daripada Mi'sar bin Kidam daripada Abi Ishaq daripada Asim bin Damrah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu solat sebelum zuhur 4 rakaat dan menceritakan baginda Nabi SAW solat pada waktu tergelincir matahari dan memanjangkan bacaannya disebabkan Rasul baca surah yang agak panjang lepas Fatihah. Jadi 4 qabliyah zuhur tu baginda buat panjang sikit. Bab yang berikutnya, bab yang ke-42, babus salatut tatawu' fil bait, bab yang menceritakan tentang solat sunat di rumah. Baginda suka makmurkan rumahnya dengan solat sunat. Kalau solat fardu, baginda buat di masjid. Jadi untuk lelaki memang yang terbaik di masjid, untuk perempuan yang terbaik di rumah sembahyang fardu. Kan 27 kali ganda kan dapat kat masjid sembahyang jemaah. Tapi bila Allah dah tetapkan untuk rumah ini tempat terbaik untuk perempuan, itu lebih afdal. Orang yang bermalam di Mina, waktu dia patut mabit ataupun bermalam di Mina, tapi dia nak bermalam kat Mekah sebab dia nak sembahyang kat Masjidil Haram, sebab dia kata itu dapat 100,000. Itu ini lebih afdal. Maka kalau dia sedang mengerjakan haji, tak sah haji dia nanti. Waktu dia patut wukuf, dia kena wukuf di Arafah. Arafah ni 20 km daripada Mekah. Mina 23 km daripada Mekah. Tapi waktu-waktu macam tu, dia kata dia nak pergi sembahyang kat Masjidil Haram, dapat 100,000 dia kata. Lebih banyak lagi. Jadi agama ini mengikut apa yang Allah tetapkan. Kalau waktu 9 Zulhijjah, 10, 11, 12 sepatut dia berada di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina, dia kena berada di situ, jangan ada di Masjidil Haram. Agama ini ikut apa yang Allah tetapkan. Jadi di masjid itu 27 kali ganda sembahyang jemaah. Tapi untuk perempuan, Allah jadikan afdal baginya di rumah. Melainkan apabila dia mendapat keizinan suami,
untuk dia nak hadir majlis ilmu sebab rancak ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh dan sebagainya, suaminya pun mengizinkan, dan maka itu tak menjadi masalah, ya. Sebab zaman sahabat lagi memang sebagai jemaah ni memang perempuan memang hadir. Solat sunat tarawih pun memang Siti Aisyah pun hadir masuk dalam masjid sembahyang tarawih sekali 20 rakaat bawah Sayyidina Umar Al-Khattab, memang ikut sekali. Jadi Rasulullah kata kalau perempuan nak pergi masjid jangan larang, walaupun memanglah afdal di rumah, tapi kemungkinan ada faktor-faktor yang tertentu untuk perempuan tadi sembahyang di masjid, Rasulullah kata jangan larang. Melainkan ulama kata kalau timbul fitnah. Fitnah ni macam mana? Mungkin dia ni cantik sangat ke, ataupun dia dah tutup dah muka dia, nampak mata-mata pun cantik, jadi asyik kena kacau je dengan jejaka-jejaka pemuda-pemuda teruna. Dia jadi fitnah. Boleh jadi fitnah. Kalau itu, kalau dah cantik sangat ni, sembahyang di rumah lah. Melainkan kalau boleh tutup terus muka dia, tak mendatangkan fitnah langsung. Dia tak dapat yang seperti 27 tadi, tetapi pahala dia ada pahala khusus. Untuk perempuan tadi yang sembahyang di rumah tadi, dia ada pahala khusus yang menyamai 27 tadi. Walaupun kita tak kata 27, akan tetapi dia boleh menyamai. Dan dia dapat lebih kalau dia suruh suami dia sembahyang jemaah. Bila dia anjurkan suami dia sembahyang jemaah, dia pun dapat 27, walaupun dia sembahyang di rumah. Bersama dengan dia dapat fadilat yang dia sembahyang kat rumah tadi, dia dapat 27 suami dia. Ataupun dia tak suruh suami dia, tapi dia sediakan persiapan-persiapan untuk suami dia sembahyang jemaah dan sebagainya. Isteri yang di rumah tadi dapat pahala sekali. Ya, tak dapat pahala itikaf. Akan tetapi semua yang ada kelebihan-kelebihan yang khusus yang lain. Macam tadi orang yang Muzdalifah di Mina pun tak dapat iktikaf di Masjidil Haram. Ya, iktikaf di Masjidil Haram tak dapat pahala, sembahyang di Masjidil Haram tak dapat pahala, tengok Kaabah tak dapat semua. Tapi untuk berada di Muzdalifah dan Mina lebih aula, lebih utama lagi pada waktu itu. Dikiaskanlah dengan hal-hal sembahyang di rumah ini. Sebab takut ada salah faham di kalangan wanita. Dia kata rugi lah kami, afdal sembahyang kat rumah pula, garu kepala yang tak gatal tu. Kalau gini lelaki semua boleh kaut keuntungan. Tak. Itulah penjelasan yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan ia menjadi penawar kepada hati yang mencari jawapan. Tak deprive apa-apa pun. Tak deprive apa. Allah ni maha adil. Allah maha adil. Jadi kalau setiap kali kita ragu-ragu sanksi bab perempuan sembahyang apa ni, ingatkan balik contoh saya bagi tadi, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Kalau orang nak pergi Masjidil Haram waktu dia mabit, memang habis haji dia, lingkup. Ya. Baik. Begitu juga ya pada hari raya Korban, Aidil Adha, kalau dia mampu, ibadah yang paling utama pada hari tersebut, pada sepanjang waktu korban, adalah sembelih korban. Kalau dia ada 10 juta ringgit, dia sedekah tapi tak buat ibadah korban, dia terlepas sesuatu yang utama. Dia tak buat sesuatu yang lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan pada hari tertentu. Kalau dia nak sedekah 10 juta, silakan, tapi korban jangan tinggalkan. Sebab ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari raya korban dan tasyrik adalah sembelih korban, bukan lagi yang lain. Yang lain dibuat hanya apabila kamu dah memang buat korban, selesai korban. Jadi kalau mampu, tiap-tiap tahun dituntut untuk buat ibadah korban. Dia bukan tahun lepas dah buat, tahun ni tak payah buat. Tak. Dia sunnah muakkadah, berulang setiap tahun. Apabila mampu, sembelih. Jadi kalau orang tak buat ibadah korban, dia
dia sedekah 10 juta ringgit itu, dia tak akan sama pahala dia dengan sembelih korban tadi. Sebab menumpahkan darah pada waktu korban lebih dicintai, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini semua dapat diketahui dengan ilmu. Kita belajar ilmu, ada hadis-hadisnya, ada penjelasan para ulama. Ya. Begitulah kiasnya. Seperti perempuan yang sembahyang di rumah, rasa macam left out rasanya, left out. Ya, tak left out sikit pun. Bila Allah jadikan rumah tempat yang terbaik untuk perempuan, Allah sediakan pahalanya yang selaras dengan lelaki yang Allah jadikan tempat dia yang terbaik adalah di masjid. Jangan rasa left out. Baik. Ya. Ya. Tak ada masalah. Dia ambil satu bahagian sahaja, walaupun dia mampu untuk ambil seekor, tak ada masalah. Yang penting dia dah ambil bahagian. Tapi semakin banyak bahagian yang dia ambil, sudah tentu lebih besar pahala dia. Baik. Bolehlah. Satu lagi, satu bab lagi. Sebab dalam bab ni satu hadis je. Babu solatut tatawu' fil bait. Bab yang menceritakan tentang solat sunat di rumah. Habis qala hadatsana Abbas al-Anbari hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi daripada Muawiyah bin Salih daripada Al-Alaq bin Haris daripada Haram bin Muawiyah daripada pakciknya Abdullah bin Sa'ad berkata, aku bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat di rumahku dan solat di masjid. Baginda SAW bersabda, kamu telah melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid, justru solat di dalam rumahku lebih aku suka daripada solat di dalam masjid, kecuali solat itu adalah solat yang ditentukan, iaitu solat fardu. Ini khusus untuk lelaki. Untuk lelaki. Mula Rasulullah kata, solat di dalam rumah lebih aku suka. Sebab solat ni bila dilakukan dalam rumah, dia datangkan keberkatan dalam isi rumah, datangkan cahaya, limpahan rahmat, cucuran, payungan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah, cahayanya ke dalam rumah. Jadi makmur rumah kita itu dengan cahaya ibadah. Rasul suka. Melainkan kalau ianya adalah solat fardu, kata Rasulullah. Solat fardu aku buat di dalam masjid. Ya. Rasulullah kata, kalau aku tak khawatir adanya orang-orang tua dan orang-orang yang daif dalam rumah, sudah tentu aku akan suruh manusia mengumpul kayu api untuk membakar rumah orang-orang lelaki yang tidak datang ke masjid jemaah. Perempuan Rasulullah tak tekankan, sebab Rasulullah tahu tempat terafdal perempuan di rumah. Rasulullah kalau tidak menyebabkan kekhawatiran adanya orang-orang daif, orang-orang tua, budak kecil, budak perempuan yang berada di rumah, aku nak bakar rumah lelaki-lelaki yang azan berkumandang tapi tak sembahyang berjemaah di masjid. Ya. Bahkan pada zaman Rasulullah, orang yang tak sembahyang jemaah di masjid ni tanda betul-betul munafik piau punya. Piau asli. Zaman Rasulullah munafik bukan Islam ya. Munafik zaman Rasulullah ni memang pura-pura Islam. Memang orang pura-pura Islam. Sebab tu Rasulullah cakap macam tu. Sebab yang di zaman Rasulullah, semua sahabat yang lelaki memang sembahyang di masjid, dan munafik pun sembahyang juga. Nak tunjukkan dia orang ni, nak tunjukkan dia Islam. Jadi kalau sembahyang waktu siang ni dia datang jemaah, waktu malam tak datang. Waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak dia tak datang. Waktu yang gelap-gelap ni dia tak datang. Dia biasa waktu zuhur dengan asar ya. Jadi kalau munafik pun datang sembahyang jemaah, kalau yang tak datang tu betul-betul pure lah. Piau punya munafik, piau otai punya munafik.
Wallahu alam sampai di situ. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa tambahkan kefahaman agama kepada kita. Kerana baginda SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah SWT memperdalamkan hambanya itu akan kefahaman ilmu agama. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita nikmat kefahaman ilmu agama, tambahkan makrifat dalam jiwa kita, tambahkan dalam hati kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik. Mohon dibacakan doa untuk cucu saya Afiah Agus Raqib yang sedang mengidap leukemia. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan syifa dan kurniakan keteguhan hati kepada ahli keluarganya. Allah tambahkan hatinya dan menerima ujian ini sebagai suatu percintaan dengan Allah SWT, meningkatkan darjat mereka, membesarkan pahala mereka. Mudah-mudahan dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW dan keberkatan bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, moga Allah kurniakan syifa yang sempurna kepadanya. Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan, syifa yang baik dan yang berterusan kepadanya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.